Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apalah nasib Daim selepas ini? Nampaknya nasib Daim bukan bertambah baik, walaupun sudah dilaporkan sudah keluar daripada hospital. Namun masalahnya bukan berkurang, tapi makin bertambah buruk. Hari ini, menurut laporan di Malaysia kini, SPRM siasat satu lagi amanah berkait Daim bernilai ratusan juta ringgit. Betapa kayanya Daim, betapa banyaknya harta beliau ini. Satu lagi dana amanah luar pesisir yang ditubuhkan atas nama isteri dan dua anak Daim Zainuddin sedang dalam penelitian pasukan penyiasat anti rasuah negara. Ini selepas dokumen bocor baru-baru ini mendedahkan ahli keluarga bekas Menteri Kewangan itu merupakan pemilik beneficial satu lagi amanah luar pesisir yang memegang aset bernilai ratusan juta ringgit. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan perkara itu berkata, mereka sedang meneliti kebocoran data terbaru tersebut. Ya, kita memang menyiasat perkara ini, kata beliau. Kita dah dapat melalui papers tu dan kita akan verifikasikan maklumat betul dan tak betul. Sebab perkara ini kita perlu sahkan, kata Azam kepada Malaysia Kini. Pada 18 Januari, Malaysia Kini melaporkan dokumen yang bocor menunjukkan amanah itu ditubuhkan atas nama isteri Daim, Naimah Abdul Khalid dan dua anak lelakinya, Muhammad Amir Zainuddin dan Muhammad Amin Zainuddin. Dokumen itu diperoleh Konsortium Penyiasatan Kewartawanan Penyiasatan ICIJ dan dikongsi dengan Malaysia Kini. Kebocoran tersebut daripada penyedia perkhidmatan dari Kepulauan Cayman menunjukkan bahawa selewat-lewatnya pada tahun 2020 terdapat aset bernilai kira-kira AS $ 52.56 juta bersamaan dengan 244.06 juta yang dipegang dalam ZS Star Trust yang dimiliki oleh Naimah, Amir dan Amin. Ia berlaku di tengah-tengah siasatan berterusan SPRM terhadap kekayaan tidak diisytiharkan yang dipegang oleh Daim berikutan pendedahan Pandora Papers oleh Malaysia Kini dan ICIJ pada 2021. Susulan laporan itu, Naimah gambar atas menunjukkan kenyataan mengeluarkan kenyataan menegur media bahawa ia ditulis dalam nada sensasi untuk menimbulkan tanggapan salah laku. Dia juga menegaskan keluarganya tidak pernah menyembunyikan pemilikan aset di luar negara yang diperoleh daripada aktiviti perniagaan dan pelaburan sejak sebelum suaminya terlibat dalam politik. Pada 2021, Daim berkata semua kekayaan diperoleh secara sah dan penubuhan amanah sebahagian daripada pengurusan harta pusaka yang sah. Manakala 2 minggu lalu, Naimah berkata siasatan itu bermotifkan politik dan pihaknya akan menyaman SPRM. Daripada komen beberapa orang di netizen di ruangan Malaysia Kini kata, A1976 kata, kekal sangatkah manusia ni? Takkanlah salah DAP lagi, kata beliau pula. Saudara-saudara sekalian, apabila SPRM mengumumkan akan menyiasat satu lagi amanah berkait Daim bernilai ratusan juta, ini pastinya menggemparkan kita semua. Sebenarnya berapa aset dan kekayaan Daim? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi rahsia Perikatan Nasional yang tak pernah anda tahu, yang wajib anda share kepada semua orang. Ianya ialah beria sangat mahu beritahu semua orang kerajaan nak tumbang, tapi lain pula yang jadi. Ini pula yang jadi. Ahli Parlimen Bangi Serizan Johan hanya memandang sinis langkah menjatuhkan kerajaan selepas seorang lagi ahli Parlimen Perikatan Nasional PN menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Semalam kita dikejutkan dengan pengakuan dan pengumuman daripada ahli Parlimen Tanjung Karang yang akhirnya memberikan sokongan kepada Anwar Ibrahim.
Kalau sebelum ini sibuk nak mencari celah untuk menumbangkan Anwar Ibrahim, tapi kita tertanya-tanya, dari mana celah untuk mereka menumbangkan Anwar Ibrahim kalau bukannya berkurang sokongan kepada Anwar Ibrahim, bahkan makin bertambah-tambahlah pula. Tak lama lagi dijangkakan 7 lagi akan menyokong Anwar Ibrahim. Namun, di mana celah kononnya Perikatan Nasional mampu menumbangkan Anwar Ibrahim? Langkah Dubai yang disebut-sebut nampaknya memberi petunjuk bahawa ia hanya propaganda pembangkang untuk memburukkan keadaan. Beria, mereka mau beritahu semua orang bahawa kerajaan konon tumbang. Lepas itu, tup-tup seorang lagi pula menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pening betul lah Perikatan Nasional sekarang ni, katanya ringkas di aplikasi X. Setakat ini, seramai 6 ahli parlimen daripada Perikatan Nasional Parti Bersatu telah mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri yang ke-10 Anwar Ibrahim dengan semuanya daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Himpunan yang diadakan baru-baru ini di hadapan Istana Negara dengan turut dihadiri oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, kononnya bagi memberi tekanan kepada kerajaan tidak berjaya menghasilkan apa-apa padan muka. Malah menyaksikan blok pembangkang beralih sokongan kepada kerajaan. Mungkin selepas ini, tentera cyber pembangkang akan menyebarkan tarik baru mengenai kejatuhan kerajaan. Sebelum ini, Syarizan berkata, kabar angin kononnya kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan ditumbangkan hanyalah satu percubaan pembangkang untuk memberikan harapan kepada penyokong mereka. Dalam satu temu bual baru-baru ini, beliau berkata, Perikatan Nasional sengaja menyebar propaganda dan memburukkan kerajaan demi menaikkan semangat penyokong-penyokong mereka. Apabila kita sudah tahu bahawa dalam 4 tahun ini PN memang terpaksa menjadi pembangkang, mungkin penyokong-penyokong pun tidak lagi mahu bersemangat seperti dahulu, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Ini satu lagi pendedahan daripada Sanusi yang paling mengejutkan kita. Sanusi tanpa segan-selu ulangi untuk minta 100 juta ringgit untuk jamin kemucup pun tak ditebang. Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor mengulangi permintaannya supaya Putrajaya membayar pampasan pengekalan hutan berjumlah 1 juta ringgit setahun, 100 juta ringgit setahun kepada kerajaan negeri Kedah. Menurutnya, polemik isu yang berlaku di hutan simpan Ulu Muda akan berakhir jika kerajaan persekutuan berbuat demikian sebagai pampasan memelihara kawasan tadahan itu. Bahkan, pengerusi Perikatan Nasional PN Kedah berkenan memberi jaminan tidak akan ada sebarang pokok balak pun ditebang di negeri itu jika peruntukan terbabit diterima, termasuklah kemecup sekalipun. Ini termasuklah kemuncup sekalipun tidak akan dipotong, kata Sanusi, walaupun semakan mendapati habitat bagi rumput dari keluarga Piokea itu di kawasan terbuka, bukannya di kawasan hutan simpan. Pemimpin PAS yang suka berkaraoke hingga awal pagi itu juga menegaskan peruntukan tersebut sudah dituntut Kedah sejak 4 tahun lalu sebagai ganti kepada kehilangan hasil negeri. Mereka tuduh kata kita tebang balak, maka kawasan tadahan air Ulu Muda tercemar. Pembalakan ini Jabatan Perhutanan yang menguatkuasakan peraturan dan undang-undang, mereka agensi kerajaan persekutuan, kata Sanusi. Prosedur penebangan, had penebangan dan had pengeluaran dikuatkuasakan jabatan berkenaan. Pasal apa duk hentam kerajaan negeri, kata Sanusi. Jadi, untuk menghentikan semua polemik ini, bagi 100 juta ringgit setahun yang Kedah minta, pekau kemecup pun kami tak tebang, katanya. Dakwa Sanusi pihaknya sudah menulis surat kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengenai bayaran khas tersebut.
Bayaran itu jelasnya sebagai pampasan selepas Kedah banyak berkorban untuk negara dalam menjaga sumber air bersih bagi 3 negeri serta menjamin keselamatan makanan negara. Kawasan tadahan hujan Ulu Muda di Kedah adalah punca Sungai Empangan yang membekalkan 90% bekalan air di Kedah, 80% di Pulau Pinang dan 70% di Perlis untuk pengairan sawah padi, sumber air bersih dan sebagainya. Terdapat 4.2 juta orang yang tinggal di Perlis, Kedah dan Pulau Pinang sangat bergantung kepada air mentah di Ulu Muda. Netizen memberikan pelbagai reaksi tentang tuntutan daripada Sanusi ini. Ada netizen yang menganggap Sanusi ini mencari wang yang mudah. Mereka kata, carilah wang yang lebih mudah selain daripada tuntutan daripada kerajaan persekutuan. Ada juga yang kata, Anwar tak perlu layanlah Sanusi ini, kata mereka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. 2 jam selepas pengumuman, kononnya pencen penjawat awam dihapuskan. Ini reaksi daripada netizen yang benar-benar mengejutkan kita semua. Kata netizen, hapus dulu pencen menteri, wakil rakyat sebelum nak mansuh pencen pejabat awam. Seiring cadangan pelaksanaan skim tidak berpencen kepada penjawat awam baharu, pengguna media sosial hari ini menuntut langkah ini dikuatkuasakan terlebih dahulu kepada semua lantikan politik. Selain membabitkan menteri dan timbalan menteri, reaksi pengguna media sosial menerusi komen di Facebook berita harian online, mahukan langkah sama turut diambil terhadap wakil rakyat, membabitkan ahli parlimen dan juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun. Terdahulu rancangan melaksanakan skim tidak berpencen kepada penjawat awam baharu itu dimaklumkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada sidang medianya sempena lawatan kerja beliau ke Ibu Pejabat Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM di Kajang pagi tadi. Seorang pengguna media sosial, Aizal, menyifatkan bayaran pencen kepada wakil rakyat sebagai satu pembaziran. Bekas ahli parlimen dan Adun, ahli Dewan Undangan Negeri, patut tidak berpencen. Membazir komennya di ruangan Facebook berita harian online hari ini. Berikut antara komen pengguna di laman media sosial yang sama. Muhammad Firdaus Selamat Ali mengatakan, mansuhkan juga pencen para barisan menteri dan semua wakil rakyat yang ada dalam negara ini. Adalah sangat merugikan duit kerajaan bayar pencen kepada mereka ini semua. Tukar sajalah kepada skim ke WSP. Hadi Ghazali pula katakan sepatutnya pencen ahli parlimen dan Adun serta bekas-bekas menteri yang harus dihapuskan. Sing kata sama-sama mansuh. Beliau kata sama-sama mansuh dengan semua menteri dan bekas ahli parlimen dan lain-lain. Sahrul Nizam Abed kata, kalau menteri yang servis tak sampai 5 tahun tu tak ada pencen, tu memang patutlah kan. Pencen ini pun untuk orang yang servis sekurang-kurangnya 30 tahun je kan. Kalau nak samakan dengan private swasta, bonus pun kena sama dengan private swasta jugalah. Syukur-syukri kata, menteri pun sama tiada pencen, bagi adil katanya. Den Nazri kata, buat sekali kepada YB, menteri dan seangkatannya baru adil. Ni jadi sepenggal berkhidmat dah boleh dapat full penuh pencen katanya. Muhammad Zahiri kata, pencen menteri, Adun dan ahli parlimen patut sangat dimansuhkan. Sementara itu, ada juga dalam kalangan netizen yang menganggap wajar jika pemansuhan skim bayaran pencen hanya membabitkan wakil rakyat saja, bukannya semua penjawat awam. Sebagai contoh, Rashid Hamad melalui komennya berkata, pemansuhan pencen khusus untuk barisan menteri dan wakil rakyat sahaja. Pencen penjawat awam dikekalkan dan perlu ditambah amaunnya. Jabatan Perkhidmatan Awam ketika ini sedang menerajui kajian sistem saraan perkhidmatan awam yang akan menjadi dasar baharu kerajaan khususnya berkaitan kaedah berpencen penjawat awam. Ketika ini, semua penjawat awam diberi 2 skim pencen pilihan sama ada untuk menerima bayaran pencen tetap sebulan selepas berpencen atau mencarum di KWSP.
Minggu lalu, laporan interim satu kajian sistem saraan perkhidmatan awam SSPA sudah pun diserah kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali bersama Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KKPA Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Dipetik daripada sabudin.com, sumber daripada beritaharian.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.